Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton wacana Selasa yang dibawakan khas oleh Bank Islam Malaysia Berhad melalui platform pendanaan awam berteraskan kebajikan Bank Islam iaitu Sedekah House. Hari ini kita akan membincangkan topik yang saya fikirkan sangat menarik iaitu tentang takdir yang tertulis. Tuan-tuan dan puan-puan, wacana Selasa yang dibawakan oleh Bank Islam ini akan ditayangkan setiap hari Selasa sepanjang bulan Ramadan pada jam 1 tengah hari. Kita akan membincangkan pelbagai topik dan kita akan membawakan ramai tokoh-tokoh masyarakat untuk membincangkan pelbagai topik sekitar kewangan sosial. Jadi tajuk yang kita pilih pada hari ini ialah berkaitan dengan takdir yang tertulis. Iaitu kita cuba nak membincangkan tentang dilema dan realiti cabaran yang dihadapi oleh ramai usahawan-usahawan, terutama usahawan-usahawan mikro di kalangan B40, di kalangan asnaf di luar sana yang tertanya-tanya telah 20 tahun berniaga tetapi masih lagi berada di takuk yang sama. Telah pun membuat pelbagai jenis perniagaan tetapi pendapatannya masih belum dapat digandakan daripada pendapatan yang sebelum daripada ini. Jadi apakah dilemanya? Jadi pada hari ini kita bawakan khas usahawan juga untuk membicarakan tentang realiti usahawan sendiri, iaitu yang pertamanya panelis di sebelah saya, Puan Hajah Bibi Sunita Sakandar Khan, merupakan pengurusi dan pengasas Gerak Wanis dan juga Koperasi Gerak Wanis, dan juga panelis yang kedua Encik Azman Bidin, merupakan akaunten bertauliah, pengasas kepada EDC Hope Synergy, merupakan salah sebuah anak syarikat kepada Majlis Dakwah Negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak membuang masa lagi, panelis kita pun telah pun tak sabar untuk memberikan pelbagai pandangan terhadap soalan-soalan yang akan saya utarakan kepada mereka. Jadi kita mulakan dahulu dengan Puan Hajah Bibi Sunita untuk kita bertanya soalan kepada beliau. Jadi Puan Hajah Bibi, sebagai pengerusi Gerak Wanis kan, boleh tak Puan Hajah terangkan sedikit berkenaan Gerak Wanis, ahli-ahlinya dan juga perjuangan hala tuju Gerak Wanis itu sendiri? Silakan Puan. Terima kasih Tuan Zikri. Saya ucapkan terima kasih kepada Sedekah House Bank Islam Malaysia Berhad. Sebenarnya Gerak Wanis adalah satu singkatan kepada Persatuan Gerak Wanita Islam Malaysia. Kita telah ditubuhkan pada tahun 2016 dan kemudiannya bila kita lihat perjuangan Gerak Wanis semua untuk menyantuni warga-warga B40, especially kepada golongan ibu-ibu tunggal, ibu-ibu ditinggal, dan juga warga emas, belia-belia kita yang dalam keadaan menghadapi kesukaran kehidupan. Jadi kita di bawah platform NGO pada 2016, dan kemudiannya bila kita lihat ramai wanita-wanita tampil untuk meminta nasihat, pertolongan, bantuan, especially dalam bidang perniagaan. Mereka ini ingin memajukan diri mereka. So kita telah lancarkan satu program Abdiri. Abdiri ini kita libatkan kepada 3 teras, iaitu Abdiri Ekonomi, Abdiri Ilmu ataupun Abdiri Pendidikan dan juga Abdiri Kebajikan. So pada 2019 kita tubuhkan Koperasi Gerak Wanis Kuala Lumpur Berhad, yang mana ahli-ahli kita adalah ahli-ahli yang terdiri daripada NGO Persatuan Gerak Wanita Islam Malaysia Gerak Wanis, dan mereka ini menjadi ahli koperasi untuk kita bimbing mereka-mereka ini menjadi seorang usahawan yang mempunyai dan mengamalkan teras Abdiri Ekonomi, Ilmu dan juga Kebajikan. Jadi perjuangan kami belum selesai dan alhamdulillah syukur bersama dengan Bank Islam kita teruskan perjuangan ini. Terima kasih Puan Hajah Bibi. Bagi saya suatu usaha yang baik daripada Puan Hajah Bibi beserta dengan ahli-ahlinya menggerakkan Gerak Wanis, dan saya kira cakupan Gerak Wanis itu adalah satu Malaysia. Betul, satu Malaysia. Satu penerangan yang menarik tentang Gerak Wanis, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, Gerak Wanis adalah merupakan salah satu daripada rakan pelaksana yang dilantik oleh Bank Islam untuk kita melaksanakan dan menggerakkan program pembiayaan mikrobangkit. Tetapi apakah program pembiayaan mikrobangkit
bangkit nanti kita akan bincangkan dalam perbincangan kita pada hari ini. Namun saya ingin mengajukan soalan kepada panelis yang kedua, Encik Azman Bidin. Encik Azman ni walaupun saya baru kenal beberapa bulan, tetapi saya boleh menganggap beliau sebagai seorang mentor usahawan. Saya sendiri banyak belajar daripada beliau. Hari ini Encik Azman, bila kita melihat banyak inisiatif-inisiatif kerajaan yang dilancarkan terutama disebabkan oleh pandemik COVID-19, bantuan-bantuan untuk usahawan-usahawan mikro. Namun satu yang saya tertarik kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selalu menganalogikan usahawan mikro ni avatarnya ataupun wataknya seperti Makcik Kiah kan, yang berniaga goreng pisang di PPR kan. Jadi Encik Azman, soalannya ialah apa yang sepatutnya usahawan-usahawan mikro ini, terutama di kalangan B40, di kalangan asnaf, Makcik Kiah yang berniaga goreng pisang tu, apakah fundamental yang patut mereka miliki dari sudut aspek pengurusannya, dari sudut aspek perniagaannya, walaupun mereka ini hanya menjual goreng pisang? Terima kasih Tuan Zikri. Okey. Pada pandangan saya ataupun saya punya point of view sebagai seorang usahawan yang berpengalaman lebih 20 tahun, asas dia ataupun fundamental dalam konsep perniagaan ini sama ada mikro, SME ataupun saiz yang lebih besar. So kita tidak boleh lari daripada dia punya parameter, iaitu kaedah pengukuran. Sebab bila kita bercerita dengan struktur kewangan ataupun apa jua jenis sistem kewangan yang berlaku, so setiap perniagaan mesti ada dia punya instrumen. So walaupun dalam model ataupun contoh yang diberi tadi, Makcik Kiah hanya berniaga nasi lemak. So jadi kena pula 5 tahun 6 tahun lepas dan sehingga sekarang saya memang develop satu modul selain daripada saya sendiri melalui EDC Hope, Economic Development Center Hope. Hope sendiri adalah merupakan blueprint yang saya develop lebih daripada 10 tahun lepas dan pernah melaksanakan program di universiti swasta dan universiti awam. Ia merupakan kaedah yang komprehensif dan holistik, iaitu daripada basic, intermediate dengan advance. Sebab kita kena tengok, apabila Makcik Kiah melakukan perniagaan nasi lemak, beliau hanya meniaga nasi lemak. Tetapi asasnya adalah di manakah keuntungan, di manakah pengiraan, di manakah sumber untuk menentukan perniagaan beliau boleh diukur melalui parameter, iaitu kaedah kewangan. Sebab assessment untuk dia meningkat seterusnya, kita dapat lihat daripada sejarah. Orang yang berniaga nasi lemak khasnya kalau di kampung, 10 tahun dulu macam tu, 10 tahun dulu pun macam tu, 10 tahun kemudian pun macam tu. Sebab apa tidak ada peningkatan. So normally akan ada orang tewas, Kak Kiah bolehlah besarkan kedai. Tapi macam mana? Okey, sediakan struktur kewangan, sediakan bookkeeping, sediakan balance sheet. Apa tu? Jadi dia start bertanya. Jadi benda ini merupakan fundamentals, asas dan merupakan instrumen yang penting yang orang kata memudahkan kepada assessment untuk meningkatkan lagi struktur perniagaan dia, sama ada ke makro ataupun ke SME ataupun lebih besar lagi. So kesinambungan ataupun permasalahan utama peniaga-peniaga mikro seperti Makcik Kiah tadi ni adalah tidak ada kesedaran dalam konteks kalau membicarakan isu, sama ada isu ni setelah menjadi sejuk ataupun separuh semasa ataupun sama ada isu panas. Kalau kita tanya kenapa tidak ada kesedaran, adakah tidak ada orang yang mengambil berat, adakah portfolio kemungkinan kerajaan tidak ada, tetapi benda itu tak sampai. So bagaimana pipeline, kalau kita katakan proses daripada atas sampai ke bawah, even sehingga ke orang kata wakil rakyat ke apa semua, adakah mereka mengambil berat tentang kepentingan fundamental sini. Jadi apabila Bank Islam sendiri memperkenalkan sedekah, ini adalah satu social finance pada saya yang memang amat orang kata perlu diwar-warkan. Cuma implikasi dia, okey, sejauh mana program ini, kelebihan ini akan diambil berat. Contoh, kalau saya peniaga nasi lemak, dan contoh nasi lemak ni dia dulu masa saya buat kursus, memang ada salah satu peniaga nasi lemak yang paling famous di Petaling Jaya. Dia hadir ke kelas saya 2 hari 1 malam. Rupanya selama ni dia tak pernah tahu bahawa perniagaan nasi lemak dia telah menghasilkan 2 juta hingga 3 juta setahun. Saya panggil dia, saya brainstorm, saya develop dia sehingga next 6 months tu saya monitor. Selepas itu baru dia dapat tahu, oh rupanya penting. Dan dia baru tengok, oh macam ni ke. Benda basic.
profit and loss, balance sheet dan segala-galanya. Sebab benda tu akan menjadi akses kepada untuk improve dia punya sistem kewangan, nak minta loan, lepas tu untuk buat submission cukai dan sebagainya. Jadi pada saya memang daripada dulu sampai sekarang saya ambil pendekatan adalah kesedaran secara general, kesedaran. Tetapi bagaimana kesedaran itu boleh tingkatkan, sebagaimana yang Bank Islam war-warkan, buat roadshow, yes. Tapi macam mana nak dapatkan kesedaran supaya mereka tu datang tampil, okey, supaya mereka tahu apa masalah mereka. Dan kita dah tahu masalah mereka tidak dapat akses kepada financing program apa semua because fundamental yang paling penting adalah sistem kewangan perniagaan mereka sendiri, baik mikro ataupun SMEs. Mereka tidak pernah faham, tidak pernah menyediakannya, malah tidak faham bagaimana nak menyediakannya. Itu asas dia. Terima kasih Cik Azman. Pokoknya di situ adalah saya masih teringat lagi Cik Azman saya sebutkan di antara peniaga dan usahawan. Setiap usahawan dia adalah merupakan peniaga. Tetapi belum tentu lagi seorang peniaga itu adalah usahawan. Jadi itu satu perkara yang agak penting kepada usahawan. Dan kalau kata saya berbalik semula kepada Puan Bibi kan, Puan Bibi selalu menceritakan tentang perjalanan hidup Puan Bibi yang bangun dan bangkit daripada keluarga boleh dikatakan dalam konteks definisi kita B40 sekarang, yang akhirnya sekarang ini membina perniagaan Puan sendiri. Jadi Puan, kalau kata kita melihat masalah ini di peringkat akar umbi kan, realiti macam Puan Bibi sebutkan tadi, ramai wanita-wanita yang tampil datang kepada Gerak Wanis, minta bantuan, minta bimbingan dan sebagainya. Realitinya Puan Bibi, benarkah wujudnya golongan ini ataupun usaha-usaha mikro ini yang memang dia tidak memikirkan tentang kesedaran, tentang peningkatan diri yang patut dilakukan? Dan kalau kata begitu, daripada pengalaman Puan Bibi, bagaimana untuk kita memberikan pendedahan ataupun membimbing kumpulan ini kan untuk meletakkan benchmarknya seperti Puan Bibi, kan? Ya, Tuan Zikri, memang yang seperti mana yang saya dah ada sharing dengan Tuan Zikri. Saya bermula daripada keluarga setinggan. Tinggal pun dekat Setinggan di Petaling Jaya. Keluarga yang susah, mempunyai adik-beradik yang ramai dan saya seorang anak yang tua. Dan arwah bapa saya pada ketika itu hanyalah bekerja sebagai telefon operator di hospital besar dengan gaji tak seberapa, dan mak saya seorang isteri rumah. Jadi bagaimana keluarga saya membesarkan saya dan bagaimana akhirnya saya boleh determine ataupun boleh berjaya sehingga segini. Dan bila saya lihat balik perkembangan yang berlaku sekarang ni, seperti mana yang Tuan Azman sharekan tadi, takut mereka yang lama tu masih berkekalan hingga ke kini. Tidak ada peningkatan diri itu sendiri. Sebab tu bila pada tahun 2018 saya lancarkan satu program dinamakan Up Diri. Up Diri inilah untuk mengangkat diri kita daripada satu peringkat kepada peringkat yang lebih tinggi. Daripada perkara yang rasanya kita tidak boleh berubah diri kita, kita mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Tetapi konsep dia dalam konsep social development itu sendiri. Social development yang telah dipraktikkan ataupun telah direalisasikan oleh Sedekah House melalui program Bangkit ini, di mana kita bukan saja berniaga tetapi kita juga membantu golongan-golongan di luar sana dalam bentuk kebajikan. Jadi sebab itu Up Diri itu saya kata kepentingan yang pertama saya letakkan ialah ekonomi. Yang kedua tentang ilmu. Tuan Azman ada sharing dengan kita berkenaan dengan kesedaran diri. Itu adalah satu ilmu, adalah satu pendidikan, adalah satu latihan yang kita perlu praktikkan dalam diri kita. Dan yang ketiga barulah pergi kepada kebajikan. Bila kita dah upgrade diri kita dari segi ekonomi, upgrade diri kita tentang ilmu dan juga pendidikan, baru kita boleh memberi, give back kepada masyarakat. So ini yang berlaku kepada Gerak Wanis. Bila saya telah alhamdulillah syukur kerana background saya merupakan Chartered Company Secretary. Dah almost 20 years. Chartered Company Secretary ni kita mesti ada mengamalkan kita punya corporate governance dalam syarikat, keuangan kita, pentadbiran kita, bagaimana kita menyusun atur pergerakan kita, perniagaan kita. Bila kita tahu kesedaran tentang ilmu-ilmu ini, barulah kita dapat orang kata upgrade perniagaan ataupun apa saja services yang kita lakukan. So berbalik kepada soalan yang telah Tuan Zikri kemukakan tadi, adakah mereka-mereka ini yang daripada golongan B40 ini, yang golongan peniaga-peniaga kecil kita ni,
mengapa adakah mereka ini masih tidak orang kata tidak tahu berkenaan dengan struktur keuangan dan sebagainya. Saya kira ada dua perkara kat sini. Yang pertama, mereka ini memang tidak ada kesedaran langsung. Mereka memang tidak tahu nak mempraktikkan ataupun nak menyediakan struktur keuangan. Bagaimana? Kadang-kadang duit daripada syarikat itulah yang digunakan untuk beli barang dapur rumah dia. Jadi duit syarikat digunakan macam mana? Jadi itu yang berlaku dan mereka ini memang tidak ada kesedaran langsung. Pada mereka, apa yang mereka buat, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu konsep mentality yang ada segelintir di kalangan mereka yang kita kena ubah. Konsep yang kedua yang saya nampak sekarang ni, di kalangan mereka sedar. Mereka tahu tentang konsep keuangan ni, struktur keuangan. Mereka tahu kena berdaftar syarikat, paling tidak pun dengan ROB, Registrar of Business, iaitu sole proprietor, enterprise ataupun partnership. Tetapi mereka ini khawatir kerana mereka ialah penerima bantuan. Kalau mereka berdaftar dengan SSM dengan ROB, nama dah appear dekat SSM ROB, mereka tidak mendapat lagi bantuan daripada Baitulmal contohnya. Jadi mereka ini reserve dan mereka tidak mahu mendaftar. Dan mereka menganggapkan dapat duit daripada kerajaan ataupun Baitulmal dan sebagainya, bantuan, dan mereka juga dapat daripada income daripada perniagaan mereka. Jadi ada dua income di sini. Tetapi sebenarnya itu tidak sepatutnya berlaku. Tapi apa yang saya sarankan kepada kerajaan, especially daripada SSM, sepatutnya memberikan tempoh, berikan galakan mereka semua untuk berdaftar di dalam SSM. Mereka berdaftar syarikat mereka supaya kita dapat kenal pasti usahawan-usahawan kita ni, kita nak buat gelombang pengubahan, transformasi perniagaan sosial ni. Sebab itu saja yang boleh kita ada supply and demand. Kalau terlampau banyak supply, peniaga-peniaga ramai, demand tak ada pun tak boleh. Jadi social enterprise yang kita laksanakan melalui Sedekah House dan juga program bangkit ni, ini penting untuk kita ada circle of kebangkitan transformasi dunia perniagaan sosial ini. Jadi SSM sepatutnya memberi tempoh. Okey, sesiapa yang mendaftar, galakkan mereka mendaftar syarikat di bawah ROB, peniaga-peniaga kecil kita ni. Jangan takut. Kita bagi tempoh 5 tahun. Boleh menerima bantuan daripada kerajaan, boleh buat perniagaan, tapi dalam tempoh 5 tahun kita nak tengok you sebagai pemberi zakat, bukan lagi menerima zakat. Itu yang kita kena wawarkan kepada kerajaan kita untuk mengubah supaya mereka-mereka ini tidak takut untuk mendaftar diri dalam bidang perniagaan di bawah SSM dan juga belajar tentang teknik-teknik pengurusan keuangan dan sebagainya. Jadi keywordnya dekat situ adalah upward mobility, kan? Up diri yang digerakkan oleh Gerak Wanis dan Bank Islam juga melalui agenda kewangan sosial. Fokus kami, end game-nya adalah upward mobility yang kita nak cipta daripada mereka ini, kita nak dorong daripada mereka ini. Dan tadi Puan Bibi menyebut tentang pentingnya untuk mereka mendaftarkan dengan SSM, dan saya kira kalau kata kita bercakap dari sudut daripada perspektif Bank Islam sendiri, bila kita melaksanakan pelbagai inisiatif-inisiatif kewangan sosial kita nak memberikan pembiayaan kepada kelompok-kelompok ini, salah satu syarat utama yang kita minta adalah mesti berdaftar dengan SSM. Sebab mana mungkin sebuah bank boleh memberikan pembiayaan kepada perniagaan yang tidak berdaftar, kan? Jadi ini sebagai satu prasyarat yang kita nampak ada kesulitan bila kita dah turun kepada akar umbi, kita berjumpa dengan pelbagai usahawan-usahawan mikro di pelbagai lapisan. Antara feedback yang kami terima, kan, untuk mendaftar SSM tu berapa ringgit, tanya kepada kita. Itu benda yang pada asas, kan. Jadi kita pun terang ini berapa ringgit, ini berapa ringgit, dan alhamdulillah saya kira suatu inisiatif yang baik daripada kerajaan bila mengecualikan yuran mendaftar SSM untuk kelompok B40 dan juga usahawan siswa belia, kan. Jadi suatu usaha yang baik yang saya kira boleh menggalakkan, dan saya kira cadangan Puan Bibi itu tadi memberikan satu macam cooling off period kepada mereka ini. Walaupun telah mendaftar 5 tahun, so masih lagi ada ruang di situ untuk mereka mendapatkan mendapatkan bantuan dan sebagainya. Baik, saya beralih kepada Cik Azman, kan, sebagai chartered accountant sebelum daripada ini, dan saya kira Cik Azman agak vokal di dalam memastikan aspek-aspek teknikal ini turut dikuasai oleh usahawan, menguruskan P&L, memastikan balance sheet-nya seimbang dan sebagainya. Kalau Cik Azman boleh kongsikanlah apa sebenarnya kebaikan, kan, yang sebenarnya yang boleh diperolehi oleh usahawan-usahawan yang baru nak up itu di luar sana,
jika mereka betul-betul menguasai aspek asas kan menjalankan perniagaan ini? Okey, of course bila kita sebut, kita flashback sikit apa yang Tuan Zikri cakap tadi, adakah orang buat bisnes itu usahawan? Saya nak sentuh, mungkin ada beberapa pihak di luar tidak bersetuju. Okey, kita ada syarikat besar, malah ada JLC yang mana berdasarkan perk mereka dilantik sebagai CEO. Pada saya tak semua CEO yang jadi ada position sebagai CEO di public listed company mereka adalah usahawan. Absolutely not. Sebab mereka mungkin tidak belajar daripada bawah berdasarkan perk or any so called connection, but we have to tell the truth. Okey, tetapi orang yang develop betul-betul, orang yang usahawan, dia memang businessman. So dalam konteks untuk orang kata usaha untuk mendapatkan wang, dalam orang kata apa olahan dia lah kan. Kalau kat Terengganu, saya asal Terengganu, orang kata usahawang, usaha mendapatkan wang. Kalau dulu saya selalu berkongsi dengan mantan Menteri KPT Datuk Idris, kalau kat Kelantan orang panggil Tok Perai. So enterprise. So kadang-kadang this is the content yang walaupun it jokes, so kadang-kadang dia selalu kata kenapa Pantai Timur, Kelantan especially gerak wanis, wanita majoriti jadi usahawan kan. So pada konteks saya yang orang kata dari segi accountant bertauliah, dan pada masa yang sama saya juga usahawan, sebab benda tu dia berkait rapat. Even saya sekarang bila menjalankan program hands-on program for entrepreneurship, hands-on, dia adalah merupakan registered blueprint yang saya develop sendiri, dan saya pernah jadikan credit hours modul kepada universiti, kerana saya pada pandangan saya asas dia merupakan penting. Sebab majoriti, katakan hari ini kita ada Sedekah House tawarkan skim startup ataupun S-Pen. So bila startup is startup, tetapi ramai yang orang kata tidak faham untuk di asas menentukan hala tuju perniagaan itu bukan bersifat ad hoc. Okey, maksudnya business startup, business operate, business result. Business result kat mana nak access dia? Dia mesti ada documentation, walaupun asas dia buku tunai, bookkeeping, dan daripada situlah dia akan mengalir ke P&L, financial statement. So memang asas ni ramai tak faham. Saya sendiri boleh katakan peserta saya untuk program saya panggil program saya, salah satu modul saya change 360 degrees. Bila dia orang masuk kelas tu sampai dia orang pun angkat tangan, 2 pagi tak akan tidur lagi. Saya suruh soft simple. You punya business, saya bagi format P&L, saya bagi format balance sheet, saya bagi format cash flow. Nak isi pun tak tahu. Jadi kalau nak isi, nak tahu macam mana nak operate. Kalau operate, dia tak tahu macam mana nak menghasilkan result. Itu perlu analisis. Orang kata ROI, gearing ratio. So saya memang bagi asas-asas tersebut sebab kesinambungan satu perniagaan dia ada 3 jenis daya. Daya maju ada. Bila kita sebut digital, semua digital. Tetapi asas dia kat mana? Daya saing. Okey. Walaupun kadang-kadang persaingan tu tak sihat, orang kita macam tu kan. Orang buka nasi Makcik Kiah buka nasi lemak kat sini, esok dia nampak laku, dia buka pula kat sini, kat Limah pula punya nasi lemak. So dia tak nampak. Okey, kalau orang tu buat lauk iblis, dia buat lauk ikan. So dia buat lauk iblis juga. Dia tak ada cari ataupun inovasi. Ada, tetapi benda tu semua bersifat ad hoc. Yang paling tak ada daya tahan, sustainability spirit. So kenapa? Sebab dia tak ada asas. Apakah parameter untuk dia buat pengukuran kepada syarikat dia? Dia cuma tahu kalau tak nak bayar tax, tak payah register syarikat. Okey, dia tak tahu itu juga adalah orang kata another exit point untuk dia dapat assessment kepada financial. Mana ada orang jutawan modal juta? Jutawan usahawan yang modal juta. I don't want to touch lebih kepada CEO yang bertaraf jutawan yang gaji 100,000 sebulan. Sebab mereka kalau duduk JSC tu, sorry to say, this is the reality. Mereka ditawarkan gaji payslip 100,000 sebulan, they paid for. Okay? Dan modal pun government sediakan. Projek pun kadang-kadang masuk tender kerajaan. This is the true fact. Tapi usahawan kena belasah sendiri, hujan panas. Ini based on my experience. Saya berada di corporate, GLC pun hampir 11 tahun. Saya berada di professional firm pun hampir 3 tahun. Jadi saya lalui benda ni dan saya boleh berkongsi. Bukan nak mengkritik, saya boleh berkongsi supaya kita, apa yang kami berada di EDC Hope, Economic Development Center Hope, kerana kami sediakan Hope ni satu harapan, hands-on program for entrepreneurship. Dia punya perkataan, nak transform dia orang, nak ubah dia orang, udahlah follow jalur lama. Berpindahlah ke jalur baru. Tetapi bukan secara fizikal.
Okey. Maksudnya dah lama dah naik KTM yang zaman lama. So apa kata kita naik speed train pula? The way we think, the way we act. Ini yang paling penting. Ramai juga pakar-pakar bercakap. Tetapi bercakap sampai sudah. Even though professor, sorry to say, saya bukan nak mengkritik. Tetapi hari ini sejauh mana amalan tersebut boleh diikuti, diamalkan oleh orang lain. Sebab kita sekarang, kalau kita rasakan kita telah mampu berada di satu level yang ke depan sebagai usahawan, tanggungjawab sosial. Berbalik kepada apa yang Bank Islam buat. Dengan tak ada, berapa ramai yang appreciate, sedar tahu. Kita offer je, okey marilah buat bisnes saya, loan tanpa interest. Confirm orang queue. Confirm ramai yang follow. Tetapi sejauh mana memikirkan macam mana ambil loan 500 nak menghasilkan 5,000. Macam mana ambil loan 5,000 nak menghasilkan 50,000. Kalau kita pun cakap, boleh macam saya punya program. Suka tak suka, saya akan recommend untuk Bank Islam bagi. Tetapi suka ataupun tidak, anda mesti berada dalam program saya sekurang-kurangnya 3 tahun. Saya tak percaya training company buat 3 minggu. Saya tak percaya training buat 3 bulan. Even though penjana government murah hati bagi duit. Tetapi minta maaf, maybe certain company, training company dapat allocation. Tetapi kalau setakat 3 minggu, 3 bulan, I guarantee fail. Kecuali ada kesedaran diri sendiri. Itu bukan sebab training. Saya nak cerita kat sini dalam pipeline untuk menuju kepada penghasilan sesuatu usahawan. Jangan cerita usahawan berjaya dulu. Berjayakan mereka jadi usahawan. That's why patah balik kepada entry point tadi. Syarikat pun tak ada. Macam mana you nak penuhi rukun pertama nak jadi usahawan? Okey, so rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, dia mesti ada struktur. Dia mesti ada instrumen yang komplit. Dan fundamentals tu mesti follow. Action plan, everything. So that's why dalam saya buat assessment, nak pastikan usahawan berjaya tu, itu last topic. Sebab dah berjaya pun jatuh. Sebab tu definisi keusahawanan ni kita dah kena ubah mengikut konteks yang reality. Bukan lagi berdasarkan teori. Ramai pakar-pakar, even Mak Saleh, even daripada negara luar, even Malaysia punya pakar sendiri bagi usahawan berjaya. Setiap tahun ada anugerah usahawan berjaya. It's totally wrong. Usahawan berjaya adalah saat 2 tahun COVID ini, berapa ramai yang struggle, walaupun P&A dia loss, dia tidak memberhentikan operasi perniagaan tersebut. Dia tidak menutup. Banyak syarikat besar tutup. So for me, they are not success. Dia just opportunity into the business. Dia only capitalist entrepreneur. So macam mana kita nak change, transform, don't only think about capitalist mindset as a usahawan. So kita skim sedekah. We are Muslim. We should think more about social entrepreneur. You see? So pada saya, very simple. Berjayakan mereka jadi usahawan dulu. Bukan nak jadikan mereka usahawan berjaya. So bagaimana nak define benda tu? Orang yang jadi usahawan je tahu. Bukan trainers. For me, simple. Saya minta kerajaan review balik penjana, bagilah kepada usahawan untuk melatih usahawan. Bukan hanya bagi kepada syarikat pelatih usahawan. Itu pada saya, pandangan saya. Kalau nak betul-betul nak transform sebagaimana yang Puan Bibi cakap tadi. Dan usahawan yang berjiwa juang. Yes, berjuang. Bermakna dia ada rasa tanggungjawab untuk membangunkan usahawan-usahawan baru dan usahawan-usahawan lain. Yes. Kan, supaya mengikuti model dan boleh replicate kan model kejayaan dia. Sebab kita bawa kereta api. Ya. Contoh Puan Bibi sendiri kan. Bila you dah rasa aku dah berada di depan. Apa aku patut buat? Aku kena found satu usaha. Why? Because aku nak bawa gerabak lain. Dan tak nak dia orang tercicir. Saya selalu bagi contoh, anda driver bas. Bila anda jadi usahawan berjaya, jangan mabuk. Jangan hisap dadah. Kejap lagi orang tekan loceng, orang terkejut. Last kali you sampai, you seorang. Betul. Ini berlaku dekat corporate taiko-taiko, especially GSC. Sorry to say, it happen. Mereka kaya, dia peduli apa orang lain. Sedangkan GSC dah patut buat apa? Vendor program. Because they are formed from the government. Dia patut fikir banyak mana SME dikembangkan. Dia patut fikir berapa ramai lagi micro enterprise di SME kan. Dan berapa banyak lagi yang boleh JV dengan diorang, jadi subsidiary, sinergi dengan diorang supaya kembangkan. Bukan just expand their own business to put their market share keep increasing. Well, the other still survivor. Kita dapat lihat sekarang COVID, unemployment. So masa ni baru kita buat turning point. Pada saya very simple. Masalah health akan menyebabkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang paling penting. On top of masalah ekonomi, apa dia? Fundamental dia. Masalah kewangan lah.
Sama ada COVID ke, ada krisis ke, masalah kewangan tetap. Masalah pengurusan hutang. That's why saya pernah bercakap dengan satu agensi kerajaan. Sampai ke hari ni belum turn up. Dia cuma cakap top management buat keputusan. Top management ini agensi government. Sorry to say, apa susah sangat? Sorry to say, saya selalu outspoken. Kan? Takkanlah IQ mereka rendah sangat. Okay, top management, government appoint CEO, CFO. It's time for you to show that you are commit to public, kepada rakyat. Macam orang kata menteri komitmen. Yes, dia orang pembuat polisi. Pelaksana? Setuju tak dengan saya? Pelaksana banyak yang lemah. Sebab pada saya, masalah yang paling besar adalah masalah macam mana nak menguruskan ekonomi dan krisis kewangan. Sebab krisis kewangan pada saya melibatkan B40, M40, T20. Kita kena pastikan semua dapat cover. Betul. Because effect. Ya. Okay? Betul. Itu yang saya selalu sebutkan ya, Puan Bibi dengan Cik Azman. Saya selalu sebutkan kepada ahli pasukan kami. Saya selalu sebut bahawa kita perlu lari daripada bersandar dengan selesa di kayangan untuk turun bersila di lapangan untuk kita memahami dan memberikan peluang kepada golongan ini. Dan saya tertarik sebenarnya dalam buku Profesor Muhammad Yunus kan, pengasas Grameen Bank. Beliau membandingkan golongan miskin dengan pokok bonsai. Dia memperkenalkan teori pokok bonsai. Dia kata orang miskin dan pokok bonsai ni sama. Dia kata sebab apa? Pokok bonsai tu kita ambil benih daripada pokok yang tegak tinggi, besar, dan kita tanam benihnya itu di dalam pasu yang kecil. Dan kita airi dan berikan tanah sesuai dengan pasu tersebut. Jadi akhirnya kita dapatlah replika pokok yang besar tinggi itu tadi dalam tingginya beberapa inci. Jadi dia kata bukan salah pada benih pokok bonsai tersebut, tetapi salahnya adalah pada pasu, air dan tanah yang sedikit itu. Jadi dia kata sama macam orang miskin. Orang miskin bukan salah kepada benih, keturunan dan sebagainya, bukan salah kepada mindset dan sebagainya pada awalnya, tetapi yang salahnya adalah peluang yang diberikan kepada mereka itu mungkin tidak mencukupi, ataupun kalau peluang itu diberikan tidak kena dengan strategi, kan, tidak berstruktur dan tidak efektif, akhirnya tidak mengubah mindset, tidak memberikan skill set, akhirnya tidak berlakunya up diri, akhirnya kita upset. Kita sedih melihatnya. Jadi itu sebablah antara salah satu Bank Islam terpanggil untuk melaksanakan pembiayaan mikro bangkit. Sebab akhirnya bila kami membuat pembiayaan mikro, yang mula-mula adalah pembiayaan mikro iTekad, kami lancarkan pada tahun lepas. Jadi bila kita lancarkan pembiayaan mikro iTekad, syaratnya mesti tahun perniagaan, dan kemudian kita minta dokumen-dokumen untuk membuktikan pendapatan lah macam biasa. Tetapi akhirnya kumpulan sasar ini masih lagi belum bersedia untuk masuk dalam framework bank ini, untuk menjadi bankable. Mereka ini masih lagi unbankable, tak ready untuk masuk. Jadi macam mana kita memikirkan untuk bawa mereka ini supaya boleh masuk ke dalam framework bank ini, akhirnya mereka boleh sustain sendiri, berjalan sendiri. Jadi kami selalu mengandaikan, selalu memberi analogi agenda kewangan sosial kami di Bank Islam ini seperti kindergarten ataupun nursery. Seperti tadika, kita bimbing, kita asuh mereka ini sampai boleh berjalan sendiri, berlari sendiri, makan sendiri, dan akhirnya mereka boleh berlari sendiri, kan? Itu maksudnya mereka pada waktu tahap itu telah pun boleh menikmati pembiayaan bank yang biasa, SME, banking. Kemudian kalau kata mereka nak masuk dalam framework capital market, mendapatkan peer-to-peer financing, kan, daripada investor-investor. Pada waktu itu dah cantik. Sebab apa? Everything kita telah develop pada fasa yang mula-mula ini. Cuma modelnya kami bekerjasama dengan rakan pelaksana. Maka alhamdulillah, terima kasih Puan Bibi dan Cik Azman, sebab Gerak Wanis dan EDC Hope sudi untuk menjadi rakan pelaksana Bank Islam untuk pembiayaan mikro bangkit ini. Cuma tinggal lagi cabaran kita selepas ini ialah untuk membangunkan mereka, kan. Jadi mungkin orang kata apa, final round lah, kan. Saya benarkan kedua panelis kita hari ini untuk kalau saya boleh celas sikit, silakan. Saya tertarik dengan contoh tadi, because kenapa kita tak follow apa yang saudara Yunus buat. Sebab saya ada rakan partner saya memiliki Universiti Daffodil International, universiti ketiga terbesar di Bangladesh. He's a billionaire Bangladesh. Dan dia ada public listed, tetapi dia suka, even last year dia ada buat satu hospital. Dia rugi RM100,000 sebulan. Saya kata, sir, kenapa dia sanggup rugi? Dia kata, semua bisnes dah untung. Let this business rugi, but I will gain in akhirat. So this is about social responsibilities. Berapa ramai kita nak bangunkan macam ni? Because kita believe, okay, apabila Bank Islam
wujudkan sedekah is about belief. Kita percaya orang memerlukan mana ni. Kena interest, tak kena interest is nombor 2. So under scheme ni, kalau kita wujudkan 500 ke 1000 yang kecil, ada berjuta orang yang memerlukannya. Kita percaya. Tetapi macam mana kita nak convince mereka percaya? Sebab next kita ada assessment. Assessment bank masih lagi tak tahu bersifat orang kata straightforward ataupun tidak lagi. Kaedah risk management ataupun risk factor, ya agak-agak diorang boleh bayar ke tidak? Dari segi. So, tapi kalau kita yakin dengan pelaksana, bekerjasama, sinergi 100% with full heart and orang kata full mindset, positif, kita kena sama-sama percaya. Mesti boleh bayar punya. Because kita dah strategi, the landscape, kita become the new architecture for this program. For the sake of, kenapa tak boleh berjaya? The belief is there. Kita tak mau lagi kata, boleh ke? This is patut dibuang daripada mindset. Betul. Ini I punya keyakinan lah. Sebab kalau you yakin, orang kata law of average pun 30%. Even 10% out of berapa juta, 40 B40 kat Malaysia. Semenjak krisis M40 pun dah turun B40. So berapa ramai lagi penerima zakat berfikiran nak keluar daripada sana. Saya 2 minggu lepas saya just nak berkongsi sedikit. Saya buat kerjasama dengan Jawi, Mawib, turun ke PPR. Okey. Saya dapat tahu, kita tahu bila kita masuk tu satu dunia lain, mindset dia berbeza. Tetapi mereka still manusia. Kita cuma bersedia tak berada dalam frekuensi jiwa mereka. Sebab kalau kita datang sebagai orang kayangan, kita nak sombong macam mana pun, they don't care. Okey, tapi kita datang sebagai, ni aku nak bagi bantuan kat kau. Mereka akan ambil, tapi mereka tak respect kat kita pun. Cuba kita offer, ni aku nak roboh rumah kau. Terkejut. Kenapa? Aku nak bawa kau naik rumah banglo pula. So, give them excitement. Bagi mereka sedikit harapan. Tapi bukanlah harapan palsu. Kita tunjuk. Ini, we are developer for the new transformation program. Kita ada fund. Kita ada fully, orang kata, systematic program. Dan kita ada business structure. Complete, comprehensive dan holistic. You rasa manusia jiwa keras ke? Tidak. Orang kata soul tu, you must attach. Baru ada jiwa. Betul Puan Bibi? Baik, terima kasih Cik Azman. Cik Azman dah mengambil kuota yang akhir itu. Jadi kita beralih kepada Puan Bibi. Yang kata-kata akhir, harapan. Saya amat tertarik lah dengan harapan dan sebagainya. Saya nak berkongsi sedikit lah, sharing bagaimana individu-individu yang kat luar sana willing untuk bersama-sama dalam konsep bersedekah. Macam ada satu contohnya, saya diminta untuk membantu seorang pewakaf. Pewakaf ni dia datang kepada saya, Hajar Bibi, saya percaya pada Hajar. Saya ada lot banglo untuk saya sedekahkan, saya wakafkan untuk kita buatkan program-program yang boleh mendatangkan faedah kepada masyarakat, especially golongan-golongan yang memerlukan. Jadi ini konsep yang perlu ada dalam diri setiap manusia. Bila konsep kita sekarang ni transformasi dari segi social development yang kita nak ketengahkan ni, sebenarnya konsep tu dah ada di dalam bentuk koperasi. Konsep koperasi itu sendiri adalah konsep social development ataupun social enterprise. Kerana koperasi at the end, ahli-ahli koperasi itu mendapat dividen mengikut projek dan aktiviti yang boleh benefit kepada koperasi berkenaan dan juga ahli-ahli. Jadi saya lihat yang saya tengok sekarang ni, kita kena ubah landscape tu. Pipeline yang Tuan Azman sharekan tadi, kita kena ubah dah. Sebenarnya apa yang sedekah house dengan program bangkit yang kita buat ni, sebenarnya kita kena buktikan. Betul. Buktikan kepada kerajaan, buktikan kepada semua perkara ini boleh dilakukan kalau betul-betul kita mengikut pipeline yang kita susun bersama. Change maker yang wujud ini, kita kena ada keseragaman, kita kena berkumpul dan kita memikirkan apakah model yang terbaik sebagai seorang change maker untuk kita ketengahkan kepada semua peserta-peserta kita. Jadi apa berlaku bila diberikan, contoh berbalik kepada yang berniat untuk bersedekah, yang berniat untuk wakaf, sebuah tempat yang boleh dimajukan. Bila tempat itu dimajukan, tidakkah ianya akan berbalik-balik kepada beneficiaries kita. Contohnya, kalau saya dirikan 7 tingkat bangunan, tempat itu kita ada peluang pekerjaan kepada nurses, caretaker. Ada asrama untuk caretaker yang duduk dekat tempat itu. Di tingkat-tingkat atas untuk warga emas yang boleh kita bantu.
siap dengan fasilitis training untuk pengajian agamanya, tempat riadahnya, tempat untuk dia punya beristirahatnya, tempat untuk dia shopping. Macam contoh saya sendiri. Saya dalam NGO, tapi kalau NGO, kalau kita bukan usahawan, kita tak boleh gerak NGO. Because NGO perlukan modal. Nak buat program takkan masa tu nak minta sedekah derma sana derma sini, tak boleh. Nak minta sponsor sana sponsor sini, tak boleh. Jadi macam saya bermula dengan perniagaan sebelum ni untuk pengetahuan Cik Zikri. Saya bawa kereta saya sampai saya punya side mirror saya tercabut. Nak laju pergi pasar sebab saya kena bawa klien dan sebagainya. Sekarang ni saya mempunyai rangkaian supermarket yang saya juga pengimport dan juga pemborong produk-produk Timur Tengah dan sebagainya. Apa yang berlaku sekarang ni, saya panggil semua anak-anak buah saya, ahli-ahli saya, apa engkau punya produk? Diorang sebenarnya, diorang ada hasilan dia. Tapi dia punya ke arah mana diorang nak letak, tak ada. Jadi mereka-mereka yang jadi peserta kita ini, kita kena jadikan satu rangkaian yang membina satu struktur circulation of economy itu sendiri. Sesama kita itu sendiri. So saya nampak ini boleh berjaya kalau semua daripada kita ini bersatu hati untuk mentransformkan social circle of economy dalam Malaysia kita melalui program yang dinamakan Bangkit oleh Bank Islam, insya-Allah. Betul. Keywordnya adalah sinergi, kerjasama yang padu di antara pihak awam, swasta dan juga pihak badan-badan masyarakat sivil, civil society. Tapi yang penting Tuan Zikri, saya katakan sekali lagi untuk kita punya ni, semua change maker, contohnya Tuan Azman ada idea ya, kita kena kumpulkan semua change maker ni. Tuan Azman. Jadi semuanya berbentuk sama konsep dan model. Kepakaran kita kena diberikan kebersamaan supaya semua change maker dapat implementkan apa hasrat bank Islam, sedekah house. Betul. Keywordnya adalah wahdatul fikr dalam bahasa Arabnya, iaitu kesatuan pemikiran di antara semua penggerak-penggerak yang bersatu di bawah pembiayaan mikrobangkit ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah pun mengisi suatu perbincangan yang sangat menarik. Saya sendiri sebagai moderator, saya tidak puas dengan perbincangan yang terhad dalam rangka live kita pada pagi ini, tengah hari ini. Jadi saya rasa perbincangan ini tidak terhenti di sini saja, kerana hubungan di antara Bank Islam bersama-sama dengan Gerak Wanis dan juga EDC Hope, dan ada 13 lagi rakan-rakan pelaksana untuk pembiayaan mikrobangkit di luar sana. Memang kita sentiasa memikirkan yang terbaik untuk masyarakat kita, kerana yang pentingnya the end game adalah the social impact yang kita nak create. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa menonton kita pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di dalam wacana Selasa pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.